Okey, itu ceritanya ranking 80. Walaupun Pemain majoritinya bermain separuh masa saja dan bekerja. Baik. Zuhail Mizanul Azam yang baru tiba daripada Oman. Tak tahu bila dia sampai, nanti dia ceritalah. Akan berkongsikan banyak lagi perkembangan kerana seperti yang dimaklumkan aksi timbal balik di Bukit Jalil Perlu Sasa dah penentu kepada kempen Harimau Malaya. Betul. Untuk kelayakan Piala Dunia Piala Asia kali ini. Okey, daripada perkongsian Kim Panggon tadi. Bila sampai? Ya, saya kemarin sampai. Kemarin sampai ya? ini baju beli kat sana ke? Baju ni Malaysia punya. Malaysia punya. Tapi bau perfume dia bau perfume Oman. Arab. Okey, baik. Daripada apa yang dilontarkan, diluahkan oleh Kim Panggon tadi kan, sebenarnya apa faktor paling penting? Ini do or die. Okey. Jadi apa lagi sebenarnya elemen yang, sebab Zul sendiri menyaksikan kat sana Malaysia main. Jadi apakah yang aspek yang paling utama yang perlu ditingkatkan untuk berdepan Oman ni? Okey, aspek utama yang perlu ditingkatkan sudah pasti prestasi dan juga kecergasan. Itu kita dapat lihat dalam perlawanan pertama di Oman tempoh hari, yang mana faktor kecergasan itu menjadi titik tolaklah kepada kekalahan skuad negara. Ya, sebab mereka tidak mempunyai aksi kompetitif sebelum itu. Kita dapat lihat mereka berjaya mengekang asakan Oman pada separuh masa pertama. Saya boleh beri kredit kepada pertahanan seperti Dion Coles, Dominic Tan dan juga Syarul Saad berjaya memastikan gawang negara tidak dibolosi. Tetapi skrip berbeza pada separuh masa kedua, seolah tidak dapat mengekalkan momentum yang sama seperti separuh masa pertama, dan sebab itu mereka dibolosi. Kalau kita dapat lihat gol pertama skuad Oman, ada pemain kita berjalan sahaja, bersahaja berjalan kan. Jadi itu menampakkanlah faktor kecergasan. Jadi jika ini dapat diatasi, dan saya percaya ia dapat diatasi menerusi peranan pertama untuk dibawa ke peranan kedua. Jadi dari segi faktor kecergasan sudah pasti akan lebih meningkat. Sekaligus kita hanya mengharapkan aksi konsisten seperti yang dikatakan Dion Coles untuk memastikan kita mampu meraih keputusan positif. Saya meramalkan ataupun mensasarkan sekurang-kurangnya seri lah untuk peranan kali ini. Okey, tadi juga Kim Panggon ada menyuarakan bahawa dia kata corak permainan tu untuk di Bukit Jalil nanti takkan lagi duduk bertahan dan sebagainya. Apakah kan nak menyerang lah maksudnya. Apakah barisan kita yang kita ada sekarang ini, Zul, memangnya lebih sesuai dengan corak menyerang berbanding dengan bertahan saja bagi pandangan Zul? Bagi pandangan saya sesuai. Kita mempunyai pemain-pemain menyerang yang banyak. Maksudnya Kim Panggon mempunyai pilihan. Seperti kalau kita lihat di bahagian tengah terlebih dahulu, kita mempunyai seorang pemain tengah yang mempunyai minda menyerang seperti Endrick Dos Santos, Stuart Wilkin. Jadi pemain-pemain ini perlu digandingkan. Bercakap mengenai pemain bahagian serangan pula, mungkin kali ini pemain seperti Safawi, Akyar, kita mempunyai juga Darren Lock boleh menjadi pilihan. Tetapi kalau melihat kepada perlawanan terdahulu, memang kita menampilkan corak permainan bertahan, hanya menunggu dan kemudian melakukan serangan balas kerana kita berada di tempat lawan. Percaturan itu sebenarnya menjadi bagi saya, cuma dari segi faktor kecergasan itulah menjadikan kita kena 2 gol pada separuh masa kedua. Dan untuk kali ini sudah pasti kita nakkan gol, jadi kita perlu, dan ia juga diakui oleh Kim Panggon, mereka akan menampilkan corak permainan menyerang untuk mendapatkan jaringan. Jadi saya menjangkakan ada perubahan di beberapa posisi, terutama di bahagian serangan. Kalau sebelum ini Kim Panggon meletakkan Romel Morales mengetuai jentera serangan, tetapi mungkin ada pertukaran, membabitkan Darren Lock di bahagian depan sebagai target man. Tapi kira pertukaran yang minimum lah. Minimum bagi saya. Baik. Tidak seperti kelaziman. Sebelum perlawanan besar macam ni, selalunya pasukan akan diberikan peluang untuk menguji gelanggang pertarungan sebenar. Betul. Tetapi ia tidak berlaku. Jadi apakah impaknya? Oman ke Malaysia ke tak dibenarkan menggunakan padang SNBJ. Jadi ada impak pada corak permainan nanti? Saya menjangkakan ada impak berdasarkan pemerhatian saya sebagai seorang penggemar media. Apabila saya berada di Oman, kita disediakan gelanggang untuk menguji perlawanan sebenar, iaitu ketika itu kita menguji gelanggang Stadium Sultan Qaboos, kerana bukan saja kita dapat menyesuaikan dengan keadaan padang, kita juga dapat menyesuaikan dengan keadaan lampu. Keadaan lampu juga memainkan peranan yang besar. Seperti di Stadium Sultan Qaboos, pada Malaysia menjalani latihan adalah lampu yang berlainan.
Tetapi kepada Oman pula lampu berladang. Jadi maksudnya di situ mereka disediakan ataupun diuji dengan pelbagai perkara lah. Dari segi pencahayaan pun kita mengambil kira. Apatah lagi dalam keadaan padang. Macam boleh silau juga. Yes. Atau mengganggu juga. Elemen-elemen itu yang tuan rumah mahu memastikan pemain berada dalam keadaan sedia. Bukan saja diberi keadaan padang yang baik. Jadi di sini saya memang sesuatu yang kurang baik, kabar yang buruklah bagi saya kerana kita boleh katakan gagal lah untuk menyediakan padang untuk sesi latihan rasmi. Jadi sesuatu yang tidak baguslah untuk kita sebagai tuan rumah. Terkejut Oman nanti masuk SNBG. Dia tahu. Tengok Aura dia macam sikit. Yes, Okey. memang ada impact. Baik Zul, kita nak bercerita tentang situasi terkini dalam kumpulan D. Kalau kita lihat sekarang ini, Oman mendahului dengan 6 mata menerusi kelebihan jaringan berbanding dengan Kyrgyzstan juga Malaysia. Jadi bagaimana Zul melihat situasi ini, kemungkinan yang berlaku sekiranya Malaysia menang seri yang dijangkakan Zul kata mungkin kita akan seri ataupun tewas di Bukit Jalil. Okey, perkiraan daripada awal skuad negara memerlukan 11 mata untuk layak ke pusingan ketiga Piala Dunia, Piala Asia ini. Ketika ini kita sudah mengumpul 6 mata dan jika kita seri kita dapat 7 mata dan seterusnya kita mensasarkan kemenangan bertemu Taiwan 10 mata dan akhir sekali kita mengharapkan seri di Kyrgyzstan dijadikan keseluruhan 11 mata. 11 mata. Dari perkiraan 11 mata itu kita ada potensi untuk menjadi 2 ataupun 3 terbaik ke pusingan seterusnya. Jadi kita mengharapkan menjadi 2 terbaiklah untuk automatik secara merit ke pusingan seterusnya. Tetapi melihat kepada kemampuan untuk menjinakkan Oman, saya melihat lebih kepada 50-50 atas faktor kita beraksi di laman siri di mana dalam sidang media sebentar tadi Kim Panggon perkara pertama yang beliau menyebut we fight together. Bermaksud dia memerlukan pemain ke-12 untuk perlawanan ramai-ramai itu malam esok. Ketika ini saya difahamkan lebih hampir 12,000 tiket telah terjual. Jadi mereka Paling ataupun 15,000 Zul. Ya? 15,000 Zul. Okey. 15,000. Perkembangan terbaru 15,000. Jadi untuk full house Stadium Nasional Bukit Jalil 80,000. At least kita mengharapkan lebih 2 kali ganda daripada jumlah 15,000 untuk berada di belakang skuad Harimau Melaya seperti Ki Panggung mengharapkan. We fight together, strong together untuk pastikan skuad negara mampu meraih kemenangan. Itulah yang diharapkan. Tetapi kemenangan itu sesuatu yang kita nantikanlah. Okey, baik. Tapi sebelum kita berpisah, saya tanya sikit Zul. Oman ranking 80, tapi story Zul tadi sebut majoriti bukan pemain profesional. Betul. Dia orang kerja apa Zul? Okey. Saya juga nak betulkan tadi dalam satu grafik tadi. Kali terakhir kita jumpa Oman 2015, masa tu Dollah Saleh. Saya pun berada ketika itu di Oman. Dollah Saleh. Okay. Saya berada di Oman masa tu. Jadi saya datang Oman lagi. Baru-baru ni datang lagi. Jadi masa saya nak balik, saya on the way nak balik, saya taxi driver tu beritahu saya, tim kamu lebih baik daripada 2015. Ada peningkatan. Sebab kamu pasukan Malaysia adalah pemain profesional. Tidak bagi pasukan kami. Pasukan kami adalah pemain bukan profesional. Pasukan kami terdiri daripada tentera. Jadi info tu saya dapat daripada pemandu teksi. Jadi saya nak mengesahkan maklumat ni, saya mendapatkan sumber dalaman daripada pihak Persatuan Bola Oman. Yes, beliau mengakui benda itu di mana pasukan ataupun pemain-pemain di Oman ni belum menerapkan profesional di liga di negara berkenaan. Jadi mereka terdiri daripada tentera, penjawat awam, termasuk mungkin polis. Kerja government lah. Kerja government. Jadi keseluruhannya untuk pasukan Oman ni kita boleh jadikan sebagai inspirasi walaupun mereka bukan sepenuh masa tetapi mereka berupaya berada di ranking ke-80 dunia. Dan apa yang menarik juga saya ingin kongsikan yang mana mereka ni datang dengan semangat yang baiklah. Orang kata beri sinar baru kepada penyokong-penyokong dan rakyat Oman kerana pada Piala Asia mereka gagal ke pusingan seterusnya, pusingan ke peringkat kalah mati. Tapi kena ingat kalau askar ni pun training dia lain apa. Mungkin kecergasannya daripada situ ada sikit advantage lah. Betul. Saya cakap macam mana boleh jadi bagus. Dia cakap mereka pada kejohanan diberi cuti lah. Jadi mereka diberi sokongan yang baik oleh kerajaan dan juga maksudnya dia punya negara lah. Support system dia. Betul. Okey, kita mengharapkan support system daripada pemain ke-12 akan turun
esok ya. Itu Akmal? yang paling penting. Itu paling penting ya. Yes. Baik, terima kasih Zul Mizan Terima kasih, Azam. Zul. Sama-sama. Nanti Ahlan kita wa pergi sahlan. brand apa minyak wangi sedap tu.